حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله القائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, suka saya berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengannya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik, yang disebutkan sebagai husnul khatimah, seterusnya menempa syurganya kemudian hari nanti. Pada hari ini mimbar akan memperingatkan kita semua berkenaan tentang tanggungjawab kita terhadap Al-Quran. Setiap kali Ramadan datang dalam lipatan kehidupan kita, pasti kita akan turut sama menghimbau dalam tempoh ini sirah penurunan Al-Quran terhadap diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia juga telah pun diturunkan buat kita selaku umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ramadan dan Al-Quran, dua perkara yang tidak sama sekali berpisah. Bahkan Ramadan itu sendiri telah pun disebutkan sebagai syahrul Al-Quran, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, seperti mana yang telah pun disebutkan dalam firman Allah pada suratul Baqarah ayat yang ke-185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah bulan yang telah difardukan bagi kita berpuasa, iaitulah bulan Ramadan, yang mana ia telah pun diturunkan Al-Quran padanya, membawakan keterangan-keterangan yang akan menjelaskan perbezaan di antara yang hak dan juga yang batil. Al-Quran telah pun diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada ianya menjadi mukjizat buat baginda sesuai dengan tuntutan masa pada ketika tersebut, ianya juga telah pun dijadikan oleh Allah sebagai panduan untuk kita menuju ke jalan yang lurus, agar kita dapat kembali ke tempat yang satu ketika dahulu ayah dan ibu kita pernah berada di sana, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini telah pun dijelaskan dalam firman-Nya pada suratul Isra ayat yang ke-9 yang telah pun mendahului bicara khutbah pada hari ini, iaitulah firman Allah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira.
Sesungguhnya Al-Quran ini telah pun memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam. Dan ia telah pun memberikan berita yang menggembirakan buat orang-orang yang beriman, bahawasanya yang mengerjakan amal-amal yang saleh mereka akan beroleh pahala yang besar. Dalam Al-Quran yang telah pun diturunkan oleh Allah, ianya mengandungi pelbagai kebaikan-kebaikan yang didatangkan oleh Allah buat kita semua, yang terdiri daripada peringatan-peringatan. Begitu juga dengan penawar-penawar bagi penyakit-penyakit yang bersarang dalam dada-dada manusia. Ia turut membekalkan petunjuk daripada sisi Allah. Begitu juga disertakan dengan penurunannya rahmat yang besar. Perkara ini telah pun disebutkan oleh Allah menerusi surah Yunus ayat yang ke-57. Allah menyuruhkan kepada sekalian manusia, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang peringatan daripada Tuhanmu dan juga penawar bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada-dada manusia, dan beserta dengannya petunjuk serta rahmat bagi sekalian orang-orang yang percaya lagi beriman dengannya. Justru tak kala mana kita mendengarkan berkenaan tentang kebaikan yang telah pun didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi penurunan Al-Quran ini, menjadi tanggungjawab bagi diri kita untuk memastikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan ke peringkat yang tertinggi yang mampu kita capai, untuk sentiasa hidup dengan suluhan dan panduan Al-Quran. Mereka yang hidup sentiasa menuruti suluhan dan panduan daripada Allah Ta'ala inilah yang telah pun diberikan jaminannya semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihi salam, akan sentiasa hidup dalam keadaan jauh daripada kebimbangan dan duka cita. Perkara ini telah pun dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-38. Tak kala mana perintah yang telah pun diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam dan juga Hawa untuk turun ke muka bumi, maka Allah membekalkan satu jaminan buat mereka yang menuruti panduan wahyunya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa yang menuruti panduan wahyu daripadaku, apa yang telah dibekalkan oleh Allah dengan turunnya manusia yang pertama, sehinggalah hadirnya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang menuruti akan petunjuk daripadaku, kata Allah, mereka akan hidup dalam tiada langsung kebimbangan dalam hati mereka, dan sudah tentu tidak akan ada kesedihan bagi mereka yang menuruti suluhan dan panduan wahyu yang telah pun diberikan oleh Allah. Bahkan dalam surah yang lain, Allah telah menyatakan dalam surah Taha ayat yang ke-123, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang menuruti panduan daripadaku, maka hidupnya itu tidak akan tersesat sama sekali, dan dia tidak akan hidup menderita. Lalu sedarlah bahawasanya Al-Quran sudah pun berada di hadapan kita untuk kita baca, kita fahami dan juga mengamalkannya, serta berpegang teguhlah dengan segala ajarannya. Janganlah kita menjadi seperti mana satu golongan yang telah pun ditempelak oleh Allah di dalam Al-Quran, iaitulah golongan Yahudi, seperti mana yang telah dinyatakan dalam suratul Jum'ah ayat yang ke-5. Mathalul ladhina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Sifat-sifat Nabi Muhammad yang telah pun diterangkan dalam kitab Taurat, tetapi orang-orang Yahudi tidak juga mempercayainya. Maka bandingan orang-orang Yahudi yang memiliki tanggungjawab dan ditugaskan untuk melaksanakan hukum yang terkandung dalam kitab Taurat tersebut, kemudian mereka mengabaikannya, tidak menyempurnakan tanggungjawab dan tugas tersebut, samalah seperti keldai yang memikul bendera-bendera kitab-kitab besar, sedangkan ia tidak mengetahui pun isi kandungannya. Maka sungguh buruk perbandingan yang telah diberikan oleh Allah ke atas golongan Yahudi yang perlu kita jauhi daripada mencontohinya. Janganlah pernah sehari pun dalam hidup kita meninggalkan Al-Quran, kerana dengan berbuat demikian
kita pasti akan termasuk dalam kalangan mereka yang pernah diadukan oleh Rasul kepada Allah tentangnya. Allah telah menceritakan perkara ini dalam suratul Furqan ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul pernah menyatakan kepada Allah, mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, bahawasanya kaumku telah pun meninggalkan, menjadikan Al-Quran itu barang tinggalannya. Apatah lagi kalau sampai seseorang itu berpaling daripada Al-Quran, menjadikan ia sesuatu yang ditentang dalam hidupnya segala ketetapannya, maka mereka ini sebenarnya perlu bersedia untuk menempuh kehidupan yang sempit lagi susah di dunia ini, seperti mana yang telah dijanjikan oleh Allah dalam surah Taha ayat yang ke-124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kata Allah, barang siapa yang berpaling daripada mengingati akan ingatan dan juga petunjuk daripadaku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran kerana ia bukan sahaja bermanfaat untuk hidup kita di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Al-Quran pasti akan memberikan manfaat kepada siapa yang menjadikan ia sebagai peneman hidupnya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Daripada Abi Umamah radhiyallahu taala anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wad dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامون سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.